Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan lagi dengan perkara ibadat, masih lagi dalam tajuk solat. Hari ini kita akan belajar dalam bahagian rukun-rukun solat. Mari semua murid-murid kita teruskan lagi dalam tajuk solat. Di bawah tajuk kecil rukun-rukun solat. Di sini saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan rukun-rukun solat. Rukun solat ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika solat. Jika tertinggal salah satu rukun, solat itu adalah tidak sah. Terdapat 13 rukun dalam solat yang perlu dilakukan dengan sempurna, iaitu yang pertama, niat. Niat solat fardu mengandungi 3 perkara. Yang pertama, qasad. Qasad itu bermaksud ungkapan aku solat. Yang kedua, ta'arud, iaitu ungkapan fardu. Yang ketiga, ta'ayyin, iaitu ungkapan penentuan waktu seperti zuhur, asar dan sebagainya. Yang kedua, qiyam. Apa yang dimaksudkan dengan qiyam? Berdiri betul pada solat fardu bagi orang yang berkuasa. Yang ketiga, takbiratul ihram. Wajib melafazkan Allahu Akbar dengan disertakan niat. Melafazkan Allahu Akbar hendaklah secara jahar. Apa yang dimaksudkan dengan jahar? Iaitu dengan suara yang jelas hingga dapat didengari oleh kedua-dua telinga. Yang seterusnya, yang keempat, membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah hendaklah dibaca ketika qiyam, iaitu berdiri, kecuali bagi makmum masbuk. Yang kelima, rukuk serta tamakninah. Apa yang dimaksudkan dengan rukuk? Menundukkan kepala separas pinggang, kepala dan tulang punggung mestilah sama rata dan dua tapak tangan memegang dua lutut. Bacaan ketika rukuk seperti berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan rukuk hendaklah diulangi sebanyak 3 kali. Seterusnya, yang keenam, i'tidal serta tumaninah. I'tidal yang dimaksudkan berdiri tegak selepas rukuk sebelum melakukan sujud. Bacaan ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 7. Sujud serta tamakninah. Meletakkan 7 anggota sujud, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut ibu jari kaki di tempat solat. Wajib meninggikan punggung daripada kepala dan bahu ketika sujud. Bacaan ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan ini hendaklah diulangi sebanyak 3 kali. Di sini saya ada sertakan gambaran 7 anggota yang perlu diletakkan ketika sujud. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud.
Duduk antara dua sujud secara iftirash tidak boleh dipanjangkan kerana ia merupakan rukun yang pendek. Bacaan ketika duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di sini saya ada sertakan duduk secara iftirash dari pandangan belakang dan juga duduk secara iftirash dari pandangan hadapan. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk ini dinamakan duduk tasyahud akhir secara tawarruk. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Dibaca ketika sedang duduk tasyahud akhir, iaitu duduk tahiyat akhir. Tahiyat awal dan akhir, murid-murid boleh rujuk dalam kitab muka surat 49. Yang ke-11, membaca selawat Nabi dalam tasyahud akhir. Bacaannya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Murid-murid boleh rujuk bacaan ataupun selawat tersebut dalam kitab ibadat muka surat 50. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan memberi salam? Memalingkan muka ke kanan hingga dapat melihat bahu kanan. Bagaimana bacaannya ataupun sebutan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir adalah tertib, iaitu mengikut susunan rukun. Iaitu dari pertama sekali saya terangkan, rukun-rukun solat ada 13 daripada niat. Yang kedua, qiyam. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, rukun serta tamakninah. Keenam, iktidal serta tamakninah. Ketujuh, sujud serta tamakninah. Ke-8, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Ke-9, duduk tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir. Ke-12, memberi salam yang pertama. Maka itulah dia susunan secara tertib dalam rukun-rukun solat. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya, murid dapat melihat satu persatu rukun-rukun solat yang saya terangkan tadi.